Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Nak bercakap berkenaan dengan antara banyak-banyak gerak kerja marketing adalah kita tonjolkan diri. Okey. Dia banyak, ada beratus-ratus cara untuk buat marketing. So, nak share dengan sahabat semua. Antaranya adalah tunjulkan diri, ya. Sekejap. Jadi kenapa perlu kita tunjukkan diri? Okey. Kerananya ialah produk ataupun servis tidak akan wujud dengan sendirinya kalau tidak ada orang. Kerana orang lah menyebabkan wujudnya produk ataupun servis. Pelbagai produk dan pelbagai servis. Itu poin dia. Okey. Jadi nak tak nak, anda mesti jangan malu, jangan segan untuk buat orang kenal anda sebagai pemilik bisnes, owner bisnes. Kalau anda malu untuk orang kenal diri awak ataupun produk awak ataupun servis awak, inilah menyebabkan orang tak percaya pada awak, kerana telah menjadi perangai manusia bahawa kepantasan rasa ragu-ragu, was-was, curiga lebih cepat datang masuk kotak manusia berbanding yang positif dahulu. Itu dia, berbanding dengan positif dahulu. Sebab itulah kita kena faham benda ni, iaitu nak tak nak kita mesti berusaha untuk buangkan apa-apa rasa-rasa, perasaan yang negatif, yang skeptikal, yang was-was, yang bimbang, yang takut. Apa-apa unsur negatif lah, persepsi negatif, kita mesti berusaha untuk keluarkan ataupun kesampingkan daripada otak kita. Sebabnya kalau tidak gitu, awal-awal yang masuk otak manusia ni ialah ragu-ragu, was-was dulu, bimbang dulu, tak lagi risau, curiga, skeptikal. So nak ubah perangai otak yang dah silap lama ni dalam otak manusia, saya manusia, anda manusia, tak memada, sahabat-sahabat semua tidak memperbagaikan saluran marketing. Marketing adalah to attract people attention, iaitu pemasaran adalah untuk menarik perhatian orang. So ada pelbagai cara lah untuk menarik perhatian orang. Ada dua cara sahaja. Pertama, dengan cara melakukan personal branding. Kalau anda pemilik produk, penjual produk, ejen ke, ataupun founder ke, apa sahaja, pertama anda boleh buat supaya orang kenal, personal branding. Yang kedua ialah dari segi company branding juga perlu. Nama syarikat awak apa? Contoh saya sendiri, brand saya adalah Teracubo. So saya perlu berusaha lah untuk meng-highlightkan sekerap mungkin supaya orang nampak brand saya. Kalau saya tak tonjolkan brand saya, maka
orang tak kenal. Bila orang tak kenal, orang akan mari apa? Mari was-was, bimbang, takut, curiga dan sebagainya. Nak tak nak, mesti kita tonjolkan. Ni katakan awareness branding. Nak mesti itu. Sebab dalam kategori ataupun dalam tool untuk buat marketing ada beratus cara untuk buat marketing. Anda boleh pilih pertama mengikut kemampuan kewangan, kedua mengikut kemampuan sistem yang ada, yang ketiga kemampuan staff dan sebagainya. So boleh ubah, boleh upgrade dari masa ke semasa. Jadi kalau sekiranya dalam mindset sahabat-sahabat semua masih lagi tak boleh untuk melakukan gerak kerja supaya orang kenal brand kita, maka apa berlaku? Menyebabkan bakal prospek awak, bakal customer awak akan membeli dengan mana-mana brand yang sentiasa muncul di mata dia orang dan sentiasa masuk ke telinga dia orang. Bermaksud, ini penting, bermaksud pesaing anda faham tentang awareness branding. So dia lakukan aktiviti supaya brand dia orang sentiasa di atas. Pada Muhammad Syahir Afi, Assalamualaikum, siapa? Jadi kalau kita faham dan ni, nak tak nak, kita kena lakukan jugalah. Paksa lakukan. Sebab pesaing anda melakukan gerak kerja marketing tanpa henti. Sedangkan anda hanya buat seskala sahaja aktiviti kepada apa? Kepada awareness branding. So nak tak nak, kena kesampingkan rasa malu, rasa tak confident, kena kesampingkan. Itu mesti. So untuk buat orang kenal brand kita, dipanggil personal branding ataupun company branding ataupun logo branding, motto branding, tagline branding, ada lebihkan 200 tool yang boleh guna pakai untuk buat orang kenal brand kita mengikut kemampuan duit awak, kemampuan sistem, kewangan dan sebagainya. Ya. So 200 saja tak boleh guna sekaligus sebab dia kemampuan. So antara cara yang saya fokus untuk saya sampaikan kepada student saya adalah apa? Iaitu menggunakan pemasaran zero cost. Apa contohnya? Seperti AB Live sekarang ni. AB Live ni saya anggap macam TV saya. So anda kena anggaplah AB Live yang ada kemudahan ni sebagai TV awak dan jangan dipersiakan. Tak nak mesti guna. Saya mungkin tak ada duit banyak untuk bayar ribu-ribu ringgit, puluhan ribu masuk TV. Nak pasang billboard besar-besar yang puluhan kaki di sifat-sifat traffic light tak mampu. Untuk buat marketing, untuk edit banner, untuk macam-macam upah reviewer tak mampu, kewangan dan sebagainya. So kenapa anda tak gunakan AB Live? Di dalam kategori video marketing, AB Live, TikTok Live, YouTube, streaming, IGTV, semua kategori video marketing yang free. Saya pegang kata-kata daripada mentor saya, kenapa kita nak guna yang berbayar? Sedangkan free ni pun kita belum guna dengan sehabisnya dan belum lagi diguna secara konsisten. Tiba nak guna berbayar. Tak salah kalau mampu anda patut yang berbayar. Masuk TV, masuk radio, ada billboard banyak-banyak, banting banyak-banyak, upah perama influencer untuk review produk anda atau servis, tak salah. Bahkan kalau mampu, gunakan semua sekali 2 atau lebih strategi platform untuk orang kenal brand anda, tak salah. Isu yang utama ialah kemampuan kewangan, satu. Yang kedua ialah sistem anda. Ketiga, staff yang run. Dan saya perlu perinci, iaitu syarikat-syarikat hebat duit banyak yang modal jutaan ringgit, Honda, Apple, Vivo, Samsung, Maiden, Paksen, bla bla, banyak lagi punya duit banyak dah, masih lagi mula free.
menggunakan Shopee, menggunakan TikTok, menggunakan Ebilah. Yang orang ada duit banyak dah. Tapi masih lagi menggunakan Ebilah seperti ini. Kita, anda, saya semua yang tak duit banyak, tak duit, tiba-tiba tak nak guna yang ni. Satu, mindset yang salah. Nah, untuk buat apa? Topik ini untuk tonjolkan diri anda supaya setidaknya brand, personal brand ataupun company brand tak tenggelam oleh pesaing anda yang aktif buat tonjolkan diri orang nampak dengan pelbagai platform. Dia lagi untunglah, advantage dia, ada duit banyak dah, sistem ada, cuma dia boleh muncul di semua platform. Shopee, Lazada, eBay, TikTok, YouTube, blog, laman web, apa lagi, macam-macam lagi. Sebab dia orang ada duit banyak. Itulah kelebihan dia orang lah. Tapi setidak-tidaknya kita yang tidak ada kemampuan ni, gunakan dahulu Ebilah seperti ini supaya brand, personal brand, company brand anda tu orang mulai nampak dengan cara tonjolkan. Dengan cara apa? Rendahkan rasa malu, tingkatkan keyakinan diri. Dan perlu kita sebut, semua orang hebat sekarang ni, Jack Ma ke Apple ke Sony ke Samsung ke Mydin ke whatever jangan hebat-hebat dulu. Semua bermula pada kosong. Semua pada kosong belaka. Tak ada tu lahir, tu kaya, tak ada. Semua bermula pada tak yakin diri, bermula pada tak confident, bermula daripada bimbang, takut, bermula daripada 4-5 orang staff, bermula dengan sistem satu. Macam Jack Ma sendiri. Pada awal dia nak bina Alibaba. Dia buat satu sewa dewan, hotel. Dia panggil ribu-ribu. Dia panggil 5 orang je. See? Memang kita lemah dunia. So, benda ni penting kita kena set supaya kemas dalam otak. Sebab kalau tak kemas, bila mai godaan, badai, mari orang perkecil kita, mari orang pelak kita lemah. Kemas dalam otak, kukuh, marilah apa-apa ujian, godaan, lambayang ke, insyaAllah kita boleh concentrate, fokus kepada nak tuju apa kita nak. Terpulang pada anda semua. Tak semestinya untuk berniaga, Ebilah ni terpulang nak berniaga, boleh berternak, melukis, berkebun, bertanam, bertukang, basuh kereta. Contoh saya ni, sahabat Ebilah ni. Saya tengah basuh kereta saya ni. Sahabat kita tu dia fokus mengembangkan kebolehan dia dalam bidang bisnes basuh kereta. Boleh guna Ebilah. Contoh. Apa tak itu? Tak semestinya untuk berniaga, terpulang kepada anda. Pentinglah. Tak kira apa jua bidang sahabat sekarang ni, ya. Yang penting gunakan secara sehabis-habisnya dahulu. Semua sekali kalau mampu. Yang free zero cost marketing. Pemasaran tanpa kos. Ebilah gunakan sampai habisnya. Aktifkan. Kalau boleh buat sejam sekali Ebilah, sejam sekali Ebilah. TikTok pun sama. IG pun sama. Kalau mampulah. Tak mampu, fokus dahulu mana satu nak guna, platform apa nak guna. Saya concentrate kepada FB page saya, Sabri MCM. Kemudian saya fokus membuat, tonjolkan personal brand saya menggunakan Ebilah. Saya tak mampu untuk guna TikTok lagi. Saya ada dah tapi belum mampu lagi. Belum mampu lagi. Tapi sudah ada, tapi maknanya tapak dah ada, cuma sekali rezeki dah ada staff nanti, dah ada stabil, saya akan upah lah orang ni, si A ni, orang uruskan bahagian IG. Kemampuan orang. Mungkin sebab saya bila ada kewangan lebih, kemampuan saya boleh bayar gaji untuk uruskan TikTok live. Macam Mydin pun, yang dah kaya jutawan ringgit, beli air pun masih lagi ada buat TikTok. Kita tengok sini TikTok Mydin. Datuk sendiri yang buat TikTok. Sebab dia tahu kenapa kita tak guna semua sekali benda yang free-free ni. Gunakan dahulu. So, kita yang tak ada kewangan, tak ada kepandaian ni, gunakan semaksimal mungkin apa-apa yang free-free, pemasaran free ni untuk buat marketing, tonjolkan brand kita supaya kenal. Kenapa last? Isu utama orang tak beli produk kita ataupun tak guna servis kita satu sebab saja. Iaitu orang tak percaya. Orang tak yakin, orang was-was, orang bimbang kepada brand kita, personal brand ataupun company brand. So, tidak akan datang kepercayaan tadi kalau tergagal buat orang sentiasa ingat kepada brand kita.
Tidak akan datang rasa ingat kepada brand kita kalau kita gagal buat orang sentiasa suka kepada brand kita. Tidak akan datang rasa suka kepada brand kita kalau kita gagal buat orang sentiasa kenal brand kita. Dan nombor satu sekali, ibu skala punca, nombor satu sekali, kita selalu gagal kita buat orang sentiasa nampak brand kita. Kalau boleh semua platform, TV, radio, buku, majalah, alat tulis sebagainya, maka mana mungkin orang kenal brand kita. Anda kenal saya Sabit Ibrahim kerana saya buat awak nampak muka saya. So kenal. Pada awal mungkin anda tak kenal, anda was-was, bimbang, takut, tak peduli, tak hargai, pelekeh dan sebagainya. Pada awal sebab mula-mula anda tengok saya sekali kali, anda belum kenal lagi saya. Sebab anda nampak sekali dua kali sahaja. Apabila saya aktif buat setiap hari sejam sekali, apabila sejam sekali, apabila setiap hari, minggu, bulan, tahun, anda mula kenal. Mana mungkin mai kenal kalau saya gagal buat anda brand saya. Personal brand. So lama-lama by time, oleh kerana manusia punya ketebalan rambut tebal, pangai bertangguh, kemudianlah tak apalah, tunggu-tunggu tengok dahulu macam mana, ya tak ya sabar ni. Perangai manusia macam tu perlu masa lama untuk mengikis sikit-sikit keraguan tadi. So apa saya buat? By time, by proses, saya perlu buat supaya awak sentiasa nampak saya dengan mungkin pilihan ni setiap masa, setiap hari. So by proses mungkin sehari ke sebulan, setahun, pulang kepada ketebalan keraguan anda tadi. Kalau tebal ragu tu mungkin masa 2 tahun baru ada percaya dengan saya, barulah mari percaya. Barulah mari percaya. Mungkin anda punya keraguan saya mungkin tahap 50 HC tebal, ragu, tak peduli, tak kisah, buat dono tak erti. Saya faham dah ni. So itu you punya graf keraguan. So tugas saya ialah saya muncul setiap hari, konsumnya berguna, bermanfaat setiap hari. Supaya apa? Semakin kerap orang nampak brand kita, semakin kerap anda nampak brand saya, semakin kerap anda nampak brand orang lain, menyebabkan kita mudah untuk percaya, akan menyebabkan berubah kepada kita ni, kita jadi seorang customer. Sebab perangai manusia, kajian dibuat, suka membeli, mudah membeli dengan mana-mana brand yang sentiasa masuk ikut mata dia, kerap istiqamah masuk ikut mata dia dan masuk ikut telinga dia. Anda membeli barang jenama apa? Sebab anda pernah nampak brand tu. Itu punca dia. Kenapa anda percaya dengan brand? Sebab anda sentiasa dengar, sentiasa lihat, sentiasa nampak, nampak, anda kenal dan percaya dengan brand tu. So anda beli gula jenama ni, beras jenama ni, sebab anda pernah nampak brand tu berulang-ulang kali. Kenapa? Kerana pemilik bisnes tadi memahami cara untuk memperkecilkan keraguan, kebimbangan kepada yang ada di anda tu dengan saya muncul. Nampak semua setiap nampak lah ikut mata dan telinga, sama ada muzik ke, gambar ke, video ke, macam-macam. Ada 200 lebih strategi marketing yang saya ada, yang saya boleh guna pakai untuk buat saya nampak saya pada mata anda. Cuma saya guna by kemampuan semasa lah. Ini poin penting yang saya nak share sahabat-sahabat semua tentang poin penting hari ini berkenaan dengan tonjol marketing. Buat orang kenal brand kita, buat orang nampak brand kita. Okay? So harap dapat sesuatu, dan kalau ada manfaat boleh share lah pada orang lain. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tinggalkan soalan, saya akan respon di masa lain insya-Allah. Terima kasih banyak. Semoga anda jadi insan yang sentiasa upgrade ilmu. Jangan rasa selesa dengan pendapatan yang dapat. Mungkin hari ni anda dapat sebulan 10,000, sehari 40,000, anda rasa apalah hebat dah. Jangan. Anda dapat 40,000, lain 4,000 RM1. Contoh, anda buat saya dapat 50,000 sehari, orang lain dapat 60,000. So dari segi angka tidak ada limit, infinity. Yang menghalang saya, anda semua adalah pemikiran kita. Itu sahaja. Rasa tak boleh buat, rasa hebat dah, cukup lah, tak apalah, kaya dah, sihat dah, ramai dah, sebagainya, menyebabkan kita tak menggunakan secara optimalnya anugerah yang Tuhan bagi dalam diri kita. Right? Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Saya Sabri Bersegi M. Masih belajar lagi, kelemahan lagi, dan saya buat available untuk mengajar anda.
Ya, saya buat untuk saya sendiri ulang kaji. Ilmu saya ambil daripada guru saya, mentor saya untuk anda dengar. Kalau anda amal, dapat hasil dia. Kalau anda tak amal, tak ada apa-apa. Anda hanya buat masa anda saja. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum.